عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey, Alhamdulillah. Jumpa. Okey. Kita sambunglah. Terus sambung dalam masa yang agak terhad ni. Muka berapa? 74. Muka surat 33 Ustaz. Pasal ke-7 Dah masuk ke 7 ke belum? Belum Belum Ustaz. Pasal ke-6. Memperbanyakkan membaca Al-Quran mengagungkan Allah ketika ia membaca Al-Quran. Okey. Apa lagi? Itu Apa lagi kalau ia berulang itu Mengkhatam. Betul? 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 Lah. Yang Ustaz baca tadi tu 30. 30 dah habis. 31, 33 lah Ustaz patutnya kalau Ustaz nak sambung sampai 31 tu. Kalau dah masuk pasal ke, baru nak masuk pasal ke-7. Tapi kalau Ustaz ada nak tambah lagi yang pasal ke-6 tu, hari tu lah sampai perenggan yang Ustaz baca tadi tu. Semua tu dah baca. Kalau tengok slide tu sampai dengan rendah hati je. Tanda mana bawah? Ni yang tanda ni hendak tanda yang ni Ustaz. Pasal ke-7 Ustaz. Pasal ke-7? Ya, baru nak baca. Baru nak baca. Ni dah habis lagi. Betul lah. Berdoa dengan perasaan rendah hati dan butuh. Ni dah baca ni. Ya Ustaz Istulas. Rajin bertahajud tu berdoa kepada Allah dengan rendah hati. Okey. Mana pasal ke-7 lah. Pasal ke-7 lah, betul lah. Siti ni kitab dia. Saya tak bawa kitab. Tak jangka nak bawa kat sini. Pasal ke-7 ni. Kewajipan mendirikan solat dan memfokuskan hati kepada Allah ketika ibadah. Ini kan? betul Ustaz. Ni kalau ikut perkataan dia ni. Okey, dia punya tajuk ada 2. Kewajipan mendirikan solat dan menfokuskan hati kepada Allah. Ketika ibadah. Kewajipan mendirikan solat mari kita berjumpa dan melihat sesuatu pada ni.
Mendirikan solat. Ini apa? Kerjakan solat. Islam. 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 Merasakan rukun solat ni sebenarnya wajib. Ini iman. Kenapa ni panggil iman? Lagi satu, dia adalah satu meyakini akan, kita kata wajib memang ni. Kita yakini akan apa? Hukum datang dari mana? Akan khabaran. Rasul yang dia ambil daripada Jibril, dan Jibril itu beritahu. Tapi kalau solat ni dia terus direct. Meyakini khabaran. Meyakini khabaran tu iman. Iman. Memfokuskan hati kepada Allah. Ni apa? Ni nama apa ni? Khusyuk ni nama apa? Ihsan. Amboi, sambil lipat kain ni jawab ihsan ni. Ini ihsan bawah nama dia bawah. 3. Ya, Ustaz. Kalau kat rumah belajar baca buku tak nampak. Dia nampak ni dengan belajar. Ni. 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 Apa panggil ni? Rukun agama. Jadi orang nak menuju Allah, dia mesti melaksanakan rukun agama. Dia repeat lagi perkataan yang kita buat. Kalau kita buat ni. Dia repeat lagi perkataan ni. Perasan tak? Dia belajar kitab ni, dia kena perasan. Dia kena nampak. Dia ulang ni setiap paragraf kan. Orang yang menuju Allah itu hendaklah. Orang menuju Allah itu hendaklah. Dia guna perkataan menuju Allah. Menuju Allah. Kita dah cakap tadi. Apa makna menuju Allah? Kita ulang balik sikit. Apa makna menuju Allah? Perjalanan mendapat reza. Perjalanan mendapat reza. Mesti reza dia siapa lagi? Hendaklah dia sembahyang dan fokuskan hati, maknanya khusyukkan hati dia. Kalau sembahyang tak khusyuk, dia tak dapat reza Allah. Ni yang bahaya kita sembahyang main lebih kurang. Seorang yang hendak menempuh jalan. Kita sambung, tak apa, kita buat dengan lengkap. Seorang yang hendak menempuh jalan. Menempuh jalan. Lagi sekali, main tengok dengan mata hati. Kenapa nama dia tempuh? Kenapa tempuh? Kenapa guna tempuh? Sebab dia ada jalan ni ada apa? Kepayahan. Jalan itu ada kepayahan. Tapi terpaksa tempuh. Lagi tempuh ni terpaksa. Kenapa tempuh juga? Payah ni tapi tempuh. Itu aja jalan dia ada. Itu sahaja jalan.
Yang ada. Tiada pilihan. Ya Allah. Itu aja jalan dia. Tak jalan lain. Jadi kena hadapi kepayahan, kena hadapi keperitan, kena tu je jalan dia dan tak ada jalan lain. Inilah dia jalan kita, jalan kebenaran dan keselamatan, jalan kemiskinan yang di hadapannya ada kekayaan, jalan kesusahan yang di hadapannya ada kesenangan. Tapi awaslah dan ingatlah, di dalam diri penuh cubaan, nafsu dan syaitan sentiasa menghalang. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, bermujahadah dan istiqamah. Janganlah apa? Janganlah cepat menyerah kalah. Itu jalan tu. Miskin lah. Kenapa dia kata miskin? Dia tak fikir nak jadi harta. Jalan tu lah nama dia, satu jalan yang bernama mujahadah. Perlu sabar, perlu ni mujahadah. Pedih hati. Bagi orang awam dia pedih lah. Bagi orang soleh dia manis. Tu jalan mujahadah tu. Menuju, Nasyid tu kata jalan mujahadah ni, dia menuju tempat dia mahmudah. Tempat dia mahmudah. Setiap orang yang hendak menempuh jalan menuju Allah, hendaknya ia sentiasa memperhatikan baik-baik pelaksanaan solat. Satu, memerhatikan baik-baik pelaksanaan solat. Kalau apa? 5 waktu. Nombor 1. Dalam bab ni lah. Ni. Apakah yang dimaksudkan memerhatikan baik-baik? Dia ada penerangan tu. Kali ni. Menyempurnakan berdirinya pada makna menyempurnakan berdirinya. Kali dulu. Bacaannya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, segala rukun dan sunnahnya. Okey, saya nak pindahkan ni. Saya nak pindah ni. Nak pindah dekat sulah. Jadi kita lebih nampak lah.
Ni nak menuju Allah ni rupanya dia ada perjalanan. Dia bukan boleh buat suka-suka macam mana kita faham. Tak. Ni. Apakah maksud berdiri yang sempurna? Tu nak kena faham tu. Badan yang tegak betul, mata yang tunduk ke tempat sujud, hati yang merasa berhadapan dengan raja, sambung. Raja apa? Dengan raja? Segala raja. Yang takut kerana memiliki banyak kesalahan. Ini Imam Ghazali katalah. Ini Imam Ghazali kata. Bila berdiri tu, kena rasa takut. Allah tahu salah aku tadi, aku leka, aku lalai, aku tak ingat kat dia, salah. Aku ada gini, aku ada rasa gini, aku ada bimbang, aku ada itu. Aku ada bimbang dengan rezeki, aku ada bimbang dengan keselamatan aku ada bimbang. Rasa bagaikan tak ada siapa yang memberi aku keselamatan, macam-macam kita rasa lah. Dalam pada ikhtiar tu ada lagi rasa-rasa macam-macam. Jadi ada rasa bersalah. Dia ada rasa bersalah. Ada rasa bersalah. Dan raja ni dia boleh hukum kita sekarang kalau dia nak hukum kita sekarang. Dia boleh hukum kita dalam kubur kalau dia nak hukum kita dalam kubur. Dia boleh hukum kita di akhirat kalau dia nak hukum kita kat akhirat. Dia boleh hukum kita. Dia boleh turunkan bala kat kita. Dia boleh bagi kita sekarang hukuman. Tapi baiknya dia bagi kita peluang untuk kita bertaubat dan mohon ampun. Jadi bila berdiri tu rasa itu. Itu yang perlu rasa. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah, hendaklah engkau menghadap Allah itu, engkau berdiri depan Allah itu sebagaimana seorang menghadap raja dan dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah. Kenapa? Dia tahu. Allah tahu isi hati dia. Walaupun orang nampak dia okey. Kalau kita tengok, ingat tak kita belajar dulu? Syarat sempurna solat. Ingat? Syarat sempurna solat. Ingat tak dulu? Apakah dia syarat sempurna berdiri? Itu wajib. Berdiri tak ada cakap. Berdiri tak ada. Berdiri. Ini dalam kitab Minhajul Musolli pun boleh salin juga. Tak apa. Memperbanyakkan doa, memperbanyakkan nota, memperbanyakkan faham. Ni. Kesempurnaan berdiri betul.
Tulis sini pula. Dari syarat sempurna solat. Dinakalkan dari kita apa ni? Syarat sempurna solat ni kita apa? Alhamdulillah. Kita menyati musalli. Karangan? Kita mesti agrik sikit nama Tono Pengarang. Karangan? Orang lain. Kau tengah makan kopok ke? Karangan apa? Daud Al-Fatani. Daud Al-Fatani. Fast track ni saya memang dah lama saya nak berhenti kan. Tapi bila AJK penaja kata nak berhenti, saya terus cakap ya lah. Sebab saya ni banyak benda lah saya nak kena buat yang saya tertinggal tu. Saya ada ingat juga nak pergi surau, ada surau yang panggil. Saya ingat juga nak tingkatkan amalan peribadi pun ada juga kan. Tanpa banyak kelas sampai amalan peribadi pun tak dapat nak tingkat pun ya juga. Jadi memang kita keluar sekolah empat. Apa? Itu kecil. Keluar sehari kan terus ya kan. 4 string itu. Senang nak menulis. Hilang. Kita kan tanya soalan. Okey ni gini lah. 3 lah. Sama lah macam atas tu. Sama macam atas tu. Ni. Dan hendaklah dia menyempurnakan bacaannya. Ini pula. Bacaan ni kalau dalam Mutim Soli dipanggil qiraat. Qiraat solat. Apakah yang dikatakan menyempurnakan qiraat solat? Tengok balik Mutim Soli. Ada 3. Ni semua kita dah belajar. Cuma bila kita jumpa dekat kitab-kitab macam ni kan, kita masuklah balik. 3. Satu bacaan yang sahih dan tertib dan tiada kesalahan. Jadi lahnun. Satu. 2. 3. Apa makna bacaan yang sahih? Tengoklah. 3 kan? Ada tambah huruf. Ada kurang huruf. Ada tukar huruf. Tiga keadaan lah. Tartil ni janganlah cepat sangat, janganlah pelan sangat. Tiada kesalahan. Terutama kesalahan yang boleh batalkan sembahyang. Maka pada inilah disebut akan dia akan adab. Ini nama dia adab zahir. Baca dengan tafakur dan tadabbur. Tadabbur ni menghayati makna dia. Baca dengan rasa rendah diri.
Kalau kita baca ayat tu innallaha ghafurur rahim, kita rasa rendah diri, kita minta ya Allah Engkau masukkan aku dalam golongan orang-orang yang mendapat keampunan. Orang-orang yang mendapat keampunan. Dia rasa baca ni dengan rasa rendah diri. Kita baca Qul huwallahu ahad, rasakan Allah ni Esa. Hanya Dia yang bagi aku rezeki, hanya Dia yang bagi aku diri, hanya Dia yang bagi aku makan, hanya Dia yang menghidup aku sekarang, hanya Dia yang akan mati aku sekarang dan matikan orang lain, hanya Dia. Kenapa Dia Ahad, Dia Esa? Zat Dia tak sama dengan makhluk. Zat Dia kidam, hanya Dia bersifat Dia Esa, yang lain tak ada sifat Esa. Wahdaniyah. Ni adab batin. Kau adab hati. Ni ada lahir. Dan dilaksanakan di lisan. Ni batin. Okey. Mengamalkan barang yang dibaca. Mengamalkan barang yang dibaca. Ni amal ni masa bila? Wah, dia boleh menyelit tengah ni. Wah. Ni Kenapa ni? Mengamalkan barang yang dibaca. Ni adab zahir batin. Kalau Qul huwallahu ahad, batin. Batin, apa? Rasa Allah ni Esa. Allahu samad. Maksud dia, Allah tempat. Apa maksud dia Allah samad? Allah tempat. Bergantung. Jadi Allah juga bergantung ni adalah satu rasa kita lah. Kita rasa Allah je tempat aku bergantung. Allahu samad. Jadi ada apa? Ada batin. Lepas tu amal dalam kehidupan seharian kita. Kita tengok nasi, mata tengok, kita kata Allah ni yang bagi rezeki. Bukan manusia, tapi dia bagi melalui manusia. Jadi kita amalkan. Dengan manusia ada adab dia, berakhlak. Apa akhlak dia? Terima kasih. Tu pada anggota kita cakap, terima kasih. Jadi terima kasih ni zahir lah. Terima kasih kau bagi aku nasi lemak, terima kasih. Tapi hati kata bukan dia bagi. Allah yang bagi nasi lemak ni. Hakikatnya Allah yang bagi. Tapi kenapa cakap terima kasih? Itulah akhlak kita sama manusia. Rasulullah ni dia penuh dengan akhlak. Itu akhlak kita sama manusia. Jadi amalkan pada zahir itu berterima kasihlah dengan manusia. Berterima kasih dengan manusia. Macam kita kata kita dapat ilmu, Allah bagi ilmu. Tapi dulu ustaz kita yang ajar kita. Terima kasih dengan ustaz. Adalah tidak tepatlah kita kata dengan orang bagi nasi lemak. Bukan kau bagi ni sebenarnya. Allah yang bagi. Jangan kata gitulah. Sebab dia ada adat kebiasaan pada akhlak. Dan dia ada satu hubungan yang orang tak nampak pada hati. Hubungan tak nampak pada hati lah Allah. Tapi Allah melihat hati kita. Dia nampak perasaan kita ni. Kita rasakan, ya Allah, Engkau yang beri. Cukup lah itu. Maknanya apa-apa lah. Lihat Allah yang beri lihat. Dengar, Allah yang beri dengar. Faham, Allah beri faham. Ini kita diingatkan, Allah yang ingatkan. Walaupun manusia yang beritahu lah, anak beritahu, mak ada kelas kawan. Manusia beritahu. Tapi hakikatnya Allah yang gerakkan manusia ni untuk beritahu kita ada kelas. Jadi Allah dan makhluk ni terpisah tiada. Pada setiap keadaan dan pada setiap ketika. Jadi amal ni, barang yang dibaca tu pada zahir dan pada batin. Okey, ada faham? Ada faham
Salah faham. Alah faham, cakaplah Alhamdulillah. Kalau salah faham, tak apalah, fikirlah lagi. Nak pindah lagi ni. Slide lain pula. Bacaannya. Khusyuknya. Ni khusyuk. Ingat Kak, mengikut kaedah yang disarankan oleh ulama'. Khusyuk ni maknanya, kalau makna semua faham lah. Ingat akan Allah dan solat, ingat akan Allah dan solat. Jadi ulama' ajar kita, ikutlah kaedah yang diajarkan oleh ulama'. Ulama' ni siapa? Ulama' ni daripada perkataan jamak. Jamak perkataan alim. Alim. Dia tahu. Alim ni tahu. Dia tahu. Jadi bila ramai, ulama'. Okey. Berapakah kaedah khusyuk solat? Tengok dia pergi kat fiqah semua. Sebab dia ada perbuatan. Tak faham tu salah satu kaedah. Berapa kaedah khusyuk solat? Yang kita dah belajar ni ada berapa? Jumlah? 6. 6 sikit sangat le. Ada kita belajar lagi. Ada kita belajar lagi. Berapa kaedah khusyuk solat jumlah? Angkat tadi kata 6. 12? Bukan. Yang ada tiga ulama' cakap tu ke Ustaz? 16 ke? Berapa? 16 ke? Tak ingat. Nak tengok tu. 18 Ustaz. 18. 16. 664. Mana nampak? Hmm. 664. Yetek nala. Yetek nala. Apa yetek nala? Nampak tak kat slide? Ini bagi 3 ni. Kita tulis ini dulu, ringkas dia. 6 kaedah Imam Ghazali. Lepas tu sini ada 6 kaedah Syekh Jamaluddin. Okey. Dah gitu. 4 kaedah Imam Syafi'i. Lepas tu barulah kita tulis gini. Barulah kita lihat pada ni.
Boleh lagi. Mana gambar tak apa sini. Hudurul qalbi. Hudurul qalbi. Ni ta'adim. Rasa gerun dengan hebatnya Allah. Apa? Al-Haibah. Al-haibah. Rasa malu dengan kekurangan dalam solat. Al-haya. Harap Allah terima solat. Raja. Ar-Raja. Faham bacaan dan perbuatan solat. Tafahum. Gini lah. Ini kaedah siapa? Ini kaedah Imam Al-Ghazali. Ni handphone ni. Habis hantar WhatsApp. Okey. Dah baca? Pergi hantar kat dia. Ni Taman Medan nama dia. Kalau kampung lagi urus. Di kampung lagi dah. Boleh lah tu. Dari pe. Okey. Salin dulu ni. Syekh Jamaluddin Muhammad Nurain fi Islah Darain. Yang kitab. Menghabiskan kerja sebelum solat, terbaiknya menjadi makmum. Jangan melihat persekitaran. Maknanya mata pandang bawah. Sebab tu Imam Ghazali kata, hendaklah mata kau memandang bawah kerana ia akan membantu hatimu khusyuk. Mata disuruh pandang bawah, bukan pejam. Hendaklah matamu memandang bawah supaya dia membantu hatimu khusyuk. Solat di tempat yang suram, mana cahaya dia tak berapa terang lah. Membayangkan bagaimana hampirnya kiamat, kematian, membayangkan inilah solat aku yang terakhir, mungkin lepas ni aku mati. Okey. Imam Syafi'i kata dalam solat untuk khusyuk, hendaklah kau tetapkan dua anggotamu, satu anggotamu yang zahir,
Sebab Nabi kata ada sahabat-sahabat dulu bila sembahyang dia pegang janggut je ni. Dia pegang janggut. Tuan kata bila anggota dia tu berbuat sesuatu tanda hati dia tak tetap. Tanda hati tak tetap dengan Allah. Tetapkan hati. Tetapkan hati ni inilah perbuatan-perbuatan yang dikatakan oleh Imam Ghazali pada 5 perkara. Apa menetapkan hati? Hadir, rasa agung, rasa gerun, rasa malu, rasa harap. Faham bacaan perbuatan ni pada akal. Pada akal lah. Pada akal ilmu. Menukar ilmu lah. Jadi ni, ni. Alamak, apa kotak sekali ni. Ni. Sampai sini. Ini adalah penetapan hati. Dia kat sini. Dia kat sini lah. Ni. Ini luar solat, latihan. Ini luar solat. Ini latihan yang perlu dilakukan. Kena buat. Kalau tidak dalam solat payah. Ni seolah-olah bagaikan satu latihan. Ni nama iman. Nama dia tasdik qalbi. Nampak dia berkait sana, dia kait kat tauhid, dia kait kat sini. Mengenal Allah. Ni perkataan dia apa? Mengenal Allah ni apa? Makrifah. Yang kita belajar pagi tadi ni. Ni makrifatullah. Ada syarat jazam, perbuatan benar dan andalil. Dalil. Ni. Saya buat ni satu dulu ni sebab saya nak, masa saya nak tunjuk slide ni keluar satu. Tulisan dia satu ni. Nombor 5 satu, nombor 6 satu. Jenuh juga nak buat ni. Nombor 3 ni. Apakah anggota yang berperanan
Ini peranan akal dan bukti. Banyaknya benda nak kena tahu. Banyaknya benda nak kena tahu nak tuju Allah ni. Banyaknya benda nak kena tahu. Kalau tak tahu, mana nak ikut jalan. Jalannya pun tak jumpa. Nanti tak tahu sesat. Dah lambat. Lepas tu perlu belajar. Salin perkataan ni. Kata Ibn Athaillah, jika kamu berguru, perjalanan menuju Allah ini mungkin memakan masa 3 hari. Tetapi tanpa berguru, mungkin kamu tidak akan sampai walaupun 200 tahun. Ini perkataan dia ni. Dia bukan kata 2 tahun. Contoh ni. Bukan 3 hari boleh pandai. Tak. Dia memperbandingkan lah. Memperbandingkan. Orang yang berguru menuju Allah, dia mungkin boleh sampai 3 hari. Orang yang tiada berguru menuju Allah, dia tak akan mungkin sampai walaupun 200 tahun. Dia mungkin tak akan sampai 200 tahun. Jadi Ibn Athaillah kata, itulah pentingnya kamu belajar dengan guru. Orang yang tiada berguru mungkin boleh sampai pada Allah 3 hari. Sebagaimana orang tiada berguru, tak sampai walaupun dalam masa 200 tahun. Dia bandingkan perkataan tu lah. Jadi, kalau kita ada guru, syukurlah kita belajar kan. Kalau kita tak ada guru, tunggulah. Kita tak mati tak nampak sampai pada Allah. Hati masih lalai. Hati masih leka. 200 tahun. Mungkin dah berjana itu memakan masa 200 tahun. Dia punya pembandingan pada kata-kata ni, dia memperbandingkan bagaimana orang tak ada guru ni sangatlah lambat. Dia sesat jalan. Orang pergi Johor ikut selatan, dia pergi ikut utara. Memang belum sampai. Ikut utara pusing atau dia ikut pasar timur. Masuk Bentong, keluar Kuala Lipit, masuk Bentong, keluar sampai dah Temelloh, sampai Kuantan. Nak pergi Johor ni. Lepas tu Kuantan turun Pekan. Lepas Pekan apa ni nasi. Sampai Rompin, Tumpang Bandin. Sampai Mersing. Mersing masuk Jamal Luang. Jamal Luang pergilah cari Kulai. Kulai ke apa? Pulau Tinggi. Pulau Tinggi cari Kulai. Kulai cari Johor. Yang orang yang mengikut guru ni, dia ikut perjalanan yang betul daripada KL, dia tak ada pergi Bentong. KL dia cari Kajang, Kajang cari Bangi, Bangi cari Seremban, Seremban cari Senawang, Senawang cari Aikro. Aikro carilah bawah tu. Apa benda, tangkak, jasin, tangkak, paguh, macap, air hitam. Turun lagi Keluang, bukan Keluang, Simpang Renggam, lalu keluar Tol Kempas, lepas Tol Kempas masuk dekat Skudai masuk Johor. Dia akan sampai dulu. Kenapa? Dia ikut perjalanan yang betul. Ikut lain pun okey juga, tapi takut salah, takut jauh, takut tak sempat. Jadi bila banyak berjalan, banyak halangan, banyak cubaan. Tu kalau tanpa guru yang membimbing ni agak susah. Okey, dah salin kan yang ni? Dah Ustaz. Ustaz nak minta yang sebelum ni Ustaz. Sekejap, tak habis lagi. Sekejap.
Sambung lagi. Rukuknya. Hendaklah ia menyempurnakan rukuknya. Apakah kesempurnaan bagi rukuk? Tengok dalam kitab. Tengok dalam Meniti Musalli yang kita pernah belajar. 3. Rata belakang satu. Hantarkan 2. 3. Tamak ninah. Tamak ninah. Ni Itu adalah syarat rukuk ataupun kesempurnaan. kesempurnaan rukuk tu Kesempurnaan. Kesempurnaan ni dulu Ustaz Idauddin kata adanya rukun, adanya sunat. Ratakan belakang dan leher. Ini hukum apa? Hukum sunat. Hantarkan 2 tapak tangan atas lutut dan jarangkan anak jari. Ini hukum apa? Ini hukum sunat. Ni. Ni sunat. Tamak ninahkan rukuk. Ni apa? Ni syarat rukun. Syarat atas rukun. Baca tasbih. Ni apa? Sunat. Sunat apa? sunat Hayah. Ni sunat apa? Juga. Hayah. Belah kanan. Nombor 1, nombor 2 yang. Tengok. Tu juga sunat hayah. Hayah. Dengan ta'zim. Ta'zim ni apa? Tadi dah sebut ni. Baca tasbih dengan ta'zim. Ta'zim ni apa? Kaedah. Rasa Allah itu apa? Apa ta'zim? Agung. Agung. Ini apa ni? Ni apa? Kaedah? Khusyuk. Solat. Baca kitab ni dia punya nampak tu melebar-lebar orang Melaka kata. Tahu melebar-lebar? Tahu? Aku tak tahu kau Melaka. Melaka tak lebar? Cakap apa? Membiak-biak. Apa? Gila, lebar tu. Lebar-lebar nampak. Lebar ni, lebar. Bila nak ujung ni lebar? Tak ada ujung lah. Ilmu ni mana ada tepi. Rasa Allah itu agung. Semayang ni, rasa Allah itu agung. Itu dipanggil apa? Khusyuk dan solat, rasa Allah itu agung, rasa harap dengan hati. Dia panggil apa ni? Iman. Ihsan. Ihsan.
Laksanakan solat. Dipanggil Islam. Yakin solat itu wajib. Dipanggil iman. Kenapa? Percaya. Khabar. Percaya khabar lah. Ini kat hati. Lagi sekali. Ini juga nampaklah kita dengan jelas satu benda yang nama dia rukun agama. Beginilah ceritanya. Kat sinilah. Apa pun dia ada satu benda nama dia rukun agama. Iman, Islam, iman, ihsan. Satu, dua ni ini perbuatan zahir. Tomak nina, ratakan belakang, renggangkan jari. Ini perbuatan zahir. Baca pun perbuatan zahir. Ta'zim ni hanyalah perbuatan hati. Ni ta'zim ni. Ni ta'zim ni kat sini. Ini adalah perbuatan hati. Kita akan lihat bagaimana ilmu agama ni. Kalau kita ada cinta, kita tak muak mendengar celoteh ilmu. Tahu celoteh ilmu tak? Bukan celoteh saya. Celoteh dalam ni. Kita tak muak tau. Kita nampak ini kat sini. Kat sini pula. Dah sampai sini. Kita tak muak. Kalau hati kata cinta lah, akhirnya datang rasa lazat. Kalau hati cinta lah. Kalau hati tak cinta, 6 kali muak lah. Muak saja. Gini gitu rasa apa ni malas. Itulah. Tapi kalau hati kata cinta, macam seorang kekasih yang sedang bercerita. Kita dengar. Padahal dia cakap tu benda sama kadang-kadang. Jadi ilmu ni bila dah rasa cinta, kita nampak dia bergerak lah. Dia bergerak macam ni hayah, ni gini. Hati kita ni dah terang sebab kita dah dapat dia. Kita dah nampak dia. Kita dah ingat dia, dah nampak dia. Kita nampak dia kat sini, berkait kat sini, berkait kat sini. Itulah perjalanan dia. Jadi barulah kita rasa seronok nak belajar ni. Kita bagaikan nak melihat tu benda baru, padahal bukan benda baru. Kalau kita dapat macam tu boleh lepas. Hanya maut memisahkan kita. Kita dengan ilmu ni. Hanya maut je memisahkan. Kau takkan hal kecil-kecil ni, tak ada hal ni. No hal. Menunggu-nunggu waktu kelas. Betul. Betul lah. Betul. Nanti sambung. Kali ni InsyaAllah Ustaz. Tunjuknya. Okey, dah ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ampun maaf semua, jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih pemimpin. Pemimpin datang ke 18. InsyaAllah datang Ustaz, datang. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.